Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinan Allah, pada hari ini kita dapat bertemu semula dalam majlis pembacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah. Dan saya tengok subhanallah, kita sudah lama tidak dapat bersama disebabkan pelbagai halangan. So sebelum ini saya kebetulannya ke sana ke sini juga dalam tempoh sebulan yang lepas. Majlis kita yang paling akhir adalah sekitar sebulan yang lepas Alhamdulillah, ala kulli hal, pada hari ini Allah bagi kesempatan untuk kita dapat bertemu semula di dalam pembacaan kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibatil Jannah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kadang-kadang ada halangan-halangan yang ditakdirkan sehingga menyebabkan kelas tidak dapat dilaksanakan, tapi moga-moga terus Allah Taala memberikan peluang kepada kita untuk dapat mempelajari kitab ini sehinggalah kita akan mengkhatamkannya pada satu waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu hari nanti biiznillah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasa sebelum kita mempelajari kitab Tamamul Minnah, sebelum kita mempelajari apa yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari daripada kitab yang membicarakan tentang amalan-amalan yang membawa pelakunya ke syurga ini, sebelum kita meneliti perkara ini dengan lebih dalam, mari sama-sama kita memulakan tradisi pembacaan kitab Syekh Abdullah dengan kita berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 33 kali dengan salawat al-munjiyah, ataupun salawat yang didatangkan ataupun diberikan kepada Syekh Musa Ad-Darir biiznillah subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai kita berselawat sebanyak 33 kali daripada selawat Sayyidina Al-Imam Syekh Musa Ad-Darir, ataupun lebih dikenali dengan nama selawat Al-Munjiyah ataupun selawat Al-Munajjiyah. Tuan-tuan, kita akan mula masuk membaca kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah. Dalam sebulan yang lepas, sewaktu kita bertemu sebulan yang lepas, saya telah membaca hadis yang ke-17 ya. Tetapi masa tu berlaku masalah internet, menyebabkan kelas kita terputus tiba-tiba dan tidak dapat kita nak teruskan. Jadi hari ini kita akan sambung bahagian yang terputus itu iaitu hadis yang ke-17 pada muka surat yang ke-37 muka surat yang ke-37. Kalau ikut buku PDF ni, muka surat yang ke-37, hadis yang ke-17. Dalam tajuk hadis yang ke-17 ni, Syekh Abdullah Al-Ghumari telah mendatangkan dua hadis. Satu hadis yang menceritakan tentang kelebihan kita menjawab azan sebagaimana yang diucapkan oleh muazzin. Dia sebut Allahu Akbar, kita bersebut Allahu Akbar. Dia sebut asyhadu an la ilaha illallah, kita bersebut asyhadu an la ilaha illallah. Itu telah kita bincangkan sebelum ini. Cuma kita ada bermasalah sedikit sewaktu membaca hadis kedua yang didatangkan di bawah tajuk hadis yang ke-17, iaitu kelebihan bersolawat kepada Rasulullah dan meminta kepada Allah agar Allah mengurniakan kepada Rasulullah di akhirat nanti akan al-wasilah. Sewaktu kita baca tu jadi terberhenti sikit iaitu kalau dalam buku muka surat PDF ni pada perenggan yang kedua pada perenggan terakhir sekali, wasabata fi sawabi hikayatil muazzin hadisun yashtamilu. Di situ kita baca dan sempat baca sikit, lepas tu ada masalah internet ni. Jadi iaitu empat baris daripada bawah sekali, wasabata fi sawabi hikayatil muazzin. Jadi kita akan baca dari situ biiznillah subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Bisnadina al-muttasi ila sayyidina al-imam al-syekh Abdullah ibni Muhammad as-Siddiq al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnati bi bayanil khisalil mujibati lil jannah
له ولسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال رحمه الله سبحانه وتعالى: وثبت في ثواب حكاية المؤذن حديث يشتمل على زيادة تضم إلى ما هنا، ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Itulah hadis yang kita tak sempat nak baca dalam pertemuan yang lepas, dan kita akan cuba melihatnya pada hari ini. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa sabata fi sawabi hikayatil muazzin hadisun yashtamilu ala ziyadah tudammu ila ma huna. Telah sabit telah ada sabit setelah sah satu hadis yang mengandungi lebihan, mengandungi tambahan yang tidak disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya menceritakan kelebihan menjawab seruan azan, tapi pada hadis ini ada satu tambahan, iaitu kelebihan orang yang memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan al-wasilah kepada Nabi selepas selesai azan dikumandangkan. Iaitu apa yang telah diriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Cuba dalam teks buku kita ni sebut radhiyallahu taala anhu. Jadi ada kesilapan cetakan sikitlah, sebab amadan para ulama hadis kalau disebut nama seorang perawi hadis di kalangan sahabat dan disebut juga nama ayahnya dalam masa yang sama, ayahnya juga sahabat Nabi, maka akan didoakan dengan doa radhiyallahu anhuma. Tapi dalam buku kita, buku teks PDF kita ni disebut radhiyallahu anhu. Jadi beratlah hati saya mengatakan ada kesilapan cetakan di bahagian percetakan lah, sebab agak mustahil untuk Syekh Abdullah Al-Ghumari selaku orang yang begitu alim dalam bidang hadis tidak mengetahui perkara ini. Jadi insya-Allah ada kesilapan tanpa sedar di sini, iaitu ditulis radhiyallahu anhu, sedangkan mengikut tradisi ulama hadis akan dibaca radhiyallahu anhuma. Kata beliau bahawa sesungguhnya beliau, iaitu Sayyidina Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul." Apabila kamu telah mendengar muazzin, iaitu mendengar muazzin melaungkan azan, maka kamu semua sebutlah seperti yang dia sebut. Yang ini telah dibincangkan dengan panjang lebar dalam hadis riwayat Imam Muslim yang telah kita pelajari sebelum ini, iaitu sebulan yang lepas. Hadis yang Nabi menyatakan siapa yang menyebut macam muazzin sebut, dalam keadaan dia sebut tu betul-betul daripada hati dia yakin dengan apa yang dia sebut, Nabi kata dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam syurga. Jadi dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, tapi menceritakan tentang kelebihan wasilah, Nabi kata apabila kamu mendengar muazzin telah melaungkan azan, maka sebutlah seperti apa yang dia sebut, iaitu jawab azan itu sebagaimana yang disebut oleh si muazzin. Muazzin sebut Allahu Akbar, kita sebut Allahu Akbar, dan sebagaimana yang disebut dalam kitab-kitab hadis dan juga kitab fiqh, kecuali pada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dan juga pada as-salatu khairum minan naum. Kalau hayya 'alas salah kita sebut la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah pun begitu, kita sebut la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika as-salatu khairum minan naum kita sebut sadaqta wa bararta ataupun wa barirta. Kemudian dalam hadis ini disebut thumma sallu alaihi, kemudian kamu semua berselawatlah ke atas saya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kerana sesungguhnya barang siapa yang telah berselawat kepada saya sebanyak satu selawat, nescaya Allah telah berselawat pula kepadanya sebanyak 10 selawat. Ini sangat masyhur, sangat masyhur. Bila cerita tentang kelebihan selawat, kita akan teringat terus dengan
kelebihan yang pertama ini, kelebihan yang biasa disebut ini, iaitu satu selawat kepada Nabi bererti orang yang berselawat akan menerima 10 selawat daripada Allah Azza wa Jalla sendiri. Ini satu nikmat yang begitu besar. Tadi kita berselawat 33 kali, maknanya kita telah menerima alhamdulillah sebanyak 330 selawat daripada Allah Azza wa Jalla. Maksudnya Allah berselawat lebih banyak daripada jumlah orang yang berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur pada Allah di atas kasih sayang Allah mengurniakan kasihnya kepada sesiapa yang berselawat kepada Nabi. Dan moga-moga kita selamat di dunia dan di akhirat dengan berkat berselawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma sallullaha liyal wasilah." Kemudian mintalah kepada Allah untukku akan al-wasilah. Mintalah agar al-wasilah itu menjadi milikku di akhirat. Apa dia wasilah? Lalu Nabi pun menyatakan, fa innaha manzilatun fil jannah. Kerana sesungguhnya wasilah itu adalah satu kedudukan di dalam syurga. Satu manzilah, satu kedudukan, satu keistimewaan di dalam syurga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Kerana kedudukan yang namanya al-manzilah itu tidak akan layak melainkan hanya untuk seorang hamba daripada hamba-hamba Allah sahaja. Dalam banyak-banyak hamba Allah di kalangan malaikat, manusia, jin, ini hamba-hamba yang mukallaf ni, yang hanya akan mendapat kedudukan yang paling istimewa ini dinamakan sebagai al-wasilah tu bukan 2 orang, bukan 3 orang, tapi hanya seorang sahaja. Lalu kata baginda Nabi, wa arju an akuna ana hu, dan saya mengharapkan agar sayalah orang yang akan mendapat wasilah tersebut. Saya mengharapkan sayalah orang yang satu-satunya itu. Jadi di sini kalau kita tengok, Nabi menyatakan wa arju, saya mengharapkan, seakan-akan dapat difahami bahawa Allah tidak memberitahu kepada baginda Nabi siapakah orang yang seorang itu, siapakah pemilik al-wasilah itu. Tetapi sebab kalau disebut bahawa orang itu adalah baginda Nabi, maka secara biasanya kita akan dapat merasakan yang Nabi akan menyatakan sayalah orang tersebut. Tapi bila Nabi tak menyatakan, dalam keadaan Nabi akan menyampaikan semua yang Allah Ta'ala perintahkan untuk disampaikan kepada kita, tapi Nabi tidak perlu menyatakan bahawa baginda lah orang tersebut. Cuma baginda menggunakan bahasa harapan, moga-moga saya mengharapkan sayalah orang tersebut. Maknanya seakan-akan Allah tidak menyatakan kepada Nabi siapakah hamba tersebut, cuma Nabi mengharapkan Nabilah orang tersebut. Dan siapa lagi yang akan mendapat al-wasilah kalau bukan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, makhluk paling istimewa yang pernah Allah Taala ciptakan, lebih istimewa daripada keistimewaan para nabi dan para rasul yang lain. Selepas Nabi menyatakan bahawa wasilah akan diberikan kepada seorang hamba yang istimewa tersebut, ya orang lain tak dapat, dia seorang saja yang dapat. Lalu Nabi menyambung sabdaan Nabi dengan menyatakan, faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang telah meminta al-wasilah untukku, dia memohon kepada Allah agar Allah mengurniakan al-wasilah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, halat lahu syafa'ah, maka layaklah, halallah untuknya akan syafaat, iaitu syafaatku. Layaklah dia, berhaklah dia untuk menerima syafaatku. Dan kita semua tahu syafaat baginda Nabi itu adalah untuk memastikan pemilik syafaat akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam azan, selepas habis azan kita bersebut dalam doa azan tu, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammati was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad akan al-wasilah. Dan saya kira semua kita di kalangan umat Islam pernah dan sentiasa membaca doa selepas azan ini, bermaksud alhamdulillah, dengan janji Nabi ini kita semua akan mendapat syafaat Nabi, dan syafaat Nabi membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ini yang didatangkan dalam penghujung bagi hadis yang ke-17,
dan ia menceritakan tentang kelebihan mereka yang memohon al-wasilah buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok di bahagian nota kaki kitab ini, dan nota kaki ini juga ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, secara kuatnya dia ditulis juga oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, kerana kitab ini adalah kitab Syekh Abdullah Al-Ghumari, dan tak dinyatakan pula bahawa yang menulis di bahagian nota kaki itu orang lain. Jadi beratnya ini juga daripada kalam Syekh Abdullah Al-Ghumari, cuma beliau letakkan di bahagian nota kaki. Saya rasa elok untuk kita menelitinya, kerana ia satu perbahasan yang menarik yang didatangkan oleh beliau. Cuma dia agak terperinci sedikit. Dalam nota kaki kitab Tamal Mu'minah ini, Syekh Abdullah Al-Ghumari sebut, qad yuqal kaifa yatlubu min ummatihi an yas'alu lahu al-wasilah wa huwa azimul jahi 'inda maulah kabirul qadri ladayh wa qad wa'adahu bi'ata'in la kunha liwasfihi haitsu qala lah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi dalam kenyataan ini Syekh Abdullah Al-Ghumari menyatakan mungkin akan ditanya, mungkin akan disebut kepada kita bagaimana pula Nabi SAW menuntut daripada kita, memohon daripada kita untuk memohon daripada umat baginda agar umat baginda memohon akan al-wasilah daripada Allah untuk diberikan kepada baginda. Macam mana pula Nabi memohon kepada kita agar kita minta daripada Allah agar Allah bagi al-wasilah kepada Nabi? Ini soalan dia. Dalam keadaan wa huwa azimul jah 'inda maulah, sedangkan Nabi adalah zat, satu makhluk yang kedudukan baginda sangat hebat di sisi Allah Azza wa Jalla. Maknanya nak kira-kiranya antara kita dengan Nabi tak ada perbandingan lah istilahnya. Tak ada istilah perbandingan. Memang tak boleh nak dibuat perbandingan. Sebab Nabi sangat tinggi kedudukan baginda. Bayangkan dalam ramai-ramai para Nabi yang begitu tinggi kedudukan yang kita takkan sampai ke darjat seorang Nabi. Bukan darjat seorang Nabi, darjat seorang sahabat pun kita tak sampai. Sehingga biasa disebut oleh para ulama, sehebat-hebat mana pun wali Allah selepas kewafatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana-mana wali Allah daripada zaman tabi'in sampai ke akhir zaman, macam mana hebat sekalipun karamah yang mereka miliki, kedudukan di sisi Allah, mereka tak akan dapat mencapai kedudukan martabat seorang sahabat Nabi, walaupun sahabat Nabi itu tidak diketahui sejarah hidupnya, beritanya. Kalau macam Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tu kita tahu ceritanya. Tapi macam ada sahabat Nabi yang kita mungkin tak pernah dengar namanya. Walaupun kita tak tahu apa cerita sahabat ni, tapi dia sahabat Nabi. Mana-mana wali Allah macam Sidi Abdul Hasan Ali Asy-Syadzuli, macam Sidi Ahmad Al-Badawi, macam Al-Imam Ad-Dusuki, macam Al-Imam Abdul Qadir Al-Jilani. Ni nama-nama wali-wali Allah besar ni. Kalau di tanah Melayu kita biasa dengar Tok Kenali, Tok Kupaluh, Tuan Tulis, nama-nama besar di tanah Melayu kita. Kalau di tanah seberang pula kita biasa dengar tentang Wali Songo. Ni nama-nama wali yang besar-besar ni. Sunan Bonangnya, Sunan Kalijaganya, dengan Sunan Gunung Jatinya. Nama-nama besar yang kadang-kadang terzahir karamah mereka yang subhanallah ini. Tak akan dapat seorang pun di kalangan mereka mencapai kedudukan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apatah lagi untuk mencapai darjat seorang Nabi, apatah lagi untuk mencapai darjat ketua dan penghulu para Nabi dan para Rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan Allah juga telah berfirman kepada baginda Nabi, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberikan kepada kamu akan segala permintaan kamu, lalu kamu akan redha dengan pemberian dan kurniaan daripada Tuhanmu. Baik, Allah berjanji bahawa apa yang Nabi mohon semuanya akan ditunaikan oleh Allah sehingga Nabi puas hati. Baik, apa yang Nabi nak Allah akan bagi supaya Nabi berpuas hati dan bergembira dengan penerimaan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya di sini isyaratnya kalau Nabi mohon kepada Allah, Allah akan bagi. Kalau Nabi minta al-wasilah kepada Allah, Allah akan bagi. Dan bermaksud Nabi pada hakikatnya tidak memerlukan doa kita. Jadi kenapa pula Nabi kata faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah.
Siapa yang telah meminta al-wasilah untukku, nescaya telah halallah syafaat buatnya. Kenapa pula Nabi nak minta kita supaya memohon syafaat untuk Nabi, sedangkan Nabi sendiri sudah layak untuk memohon sendiri daripada Allah, dan pasti Allah akan menerima doa Nabi. Dan kata yang soalan yang diandaikan ini, wahal yarda bidunil wasilati manzilah. Bila Allah telah sebut wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, Tuhanmu, wahai Nabi, Tuhanmu akan benar-benar memberikan, Tuhanmu benar-benar akan memberikan kepadamu sehingga kamu redha. Lalu ditimbulkan soalan, agak-agak Nabi boleh redha ke untuk mendapat kedudukan selain daripada al-wasilah? Agak-agak Nabi ada tak perasaan, tak apalah saya tak nak al-wasilah? Pasti Nabi nakkan wasilah, sebab Nabi adalah seorang yang tamak untuk mendapat kasih sayang Allah, tamak untuk mendapat kurniaan yang mendekatkan baginda dengan Allah. Walaupun Nabi sama sekali tidak akan tamak untuk hal-hal keduniaan, tapi hal-hal keridhaan Allah, hal-hal keakhiratan, Nabi sangat tamak, kerana itu sifat orang yang kasih kepada Allah. Jadi takkanlah Nabi tidak mahukan wasilah. Maknanya ini bermaksud Nabi mahukan al-wasilah, dan Nabi pasti akan diberikan oleh Allah akan al-wasilah, kerana Nabi juga memohon daripada Allah agar Allah mengurniakan al-wasilah kepada Nabi. Cuma soalannya, apa kes pula kita pula yang dituntut oleh Nabi memohon al-wasilah daripada Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan secara mudahnya apa sangat permintaan kita daripada Allah agar Allah bagi wasilah pada Nabi berbanding dengan permintaan Nabi sendiri daripada Allah untuk Allah mengurniakan kepada baginda akan al-wasilah. Kata Syekh Abdullah Al-Umari, su'alun wajihun waqa'a madmunuhu fi kalamin li Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi Al-Hatimi wa lam yujib anhu bal sarraha bi tawaqqufihi fi fahmi hikmati hadha at-talab minhu sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdullah Al-Umari, soalan yang ditanya tadi, kenapa kita dituntut oleh Nabi supaya mohon kepada Allah agar Allah memberikan al-wasilah kepada Nabi, sedangkan Nabi itu sendiri sudah tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kata Syekh Abdullah, ini soalan yang wajih, soalan yang bagus. Bukan soalan biasa-biasa, ini soalan yang patut, soalan yang patut, yang mana sebahagian ataupun isi kandung soalan ini telah ada di dalam ucapan oleh Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi Al-Hatimi. Dan hari ini Syekh Al-Imam Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi dituduh sebagai orang yang ucapannya berbau syirik. Sedangkan kata Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, kadang-kadang ucapan para wali Allah ini mereka mendapati makna yang lebih luas daripada lafaz. Lalu ketika mereka mahu menjelaskan apa yang mereka terima, apa yang mereka faham daripada Allah Azza wa Jal, mereka tidak menemui kalimah yang tepat untuk mentakbirkan apa yang mereka inginkan. Lalu akhirnya kadang-kadang para wali Allah itu ketika mereka membahaskan satu perbahasan, kadang-kadang lafaz yang digunakan itu menyebabkan mereka boleh disalahertikan, boleh disalahertikan. Lalu menyebabkan orang mengkritik Al-Imam Muhyiddin Ibn Al-Arabi. Namun di sisi para ulama kibar, beliau adalah merupakan seorang tokoh sufi yang begitu hebat. Dan kata Syekh Abdullah, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kata beliau, saya telah membaca kitab Al-Imam Muhyiddin Ibn Al-Arabi, iaitu kitab Futuhat Makkiyah. Dan kata Syekh Yusri, saya tidak mendapati sebarang masalah dari dalam kitab itu. Dan beliau sebut lagi, barang siapa yang membaca kitab itu lalu mendapati ada masalah, rujuk saya untuk mendapatkan jawapan yang kena dengan syariat daripada ucapan Syekh Al-Imam Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, soalan yang ditanya ini ada tercatat di dalam tulisan Al-Imam Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi Al-Hatimi.
Cuma kalau kita tengok dalam teks ni disebut Ibnul Arabi, ada alif lam, Ibnul Arabi. Biasanya para ulama membezakan, memang ada sedikit perbezaan di pandangan di sini. Ada para ulama membezakan, kalau Syekhul Akbar Muhyiddin, mereka akan sebut Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ibnu Arabi. Sebab ada seorang lagi ulama dalam mazhab Maliki, pengarang kitab Aridatul Ahwazi, juga dikenali dengan nama Ibnul Arabi, Abu Bakr Ibnul Arabi. Jadi yang tu pula Al-Faqih Al-Maliki, dan kebetulannya Al-Imam Al-Akbar Muhyiddin Ibnul Arabi pun mazhab dengan mazhab Imam Malik. Jadi yang pengarang kitab Aridatul Ahwazi itu ditulis Ibnul Arabi, dengan ada alif lam pada Arabi itu. Jadi sebahagian para ulama membezakan mana satu pengarang Aridatul Ahwazi, mana satu pengarang Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pengarang Futuhat Makkiyah Ibnu Arabi tanpa alif lam. Pengarang Aridatul Ahwazi adalah Ibnul Arabi dengan ada alif lam. Cuma ada juga para ulama yang berpendapat sama je, Ibnu Arabi pun boleh juga disebut Ibnul Arabi, seperti yang ada dalam teks yang ada di hadapan mata kita ini. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, di dalam tulisan Al-Imam Al-Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Al-Arabi Al-Hatimi ada dicatat tentang soalan ini. Tetapi beliau tidak menjawabnya. Beliau tidak menjawab soalan ini. Bahkan beliau menyatakan dengan jelas bahawa beliau tidak beliau mengambil sikap berhenti daripada menyatakan hikmah kepada soalan ini. Maknanya beliau ingin menyatakan bahawa ini soalan yang mungkin ditanya, tetapi beliau secara amanahnya, tengok subhanallah, amanah para ulama. Apabila mereka tak pasti, mereka kata mereka tak tahu. Jadi kata Al-Imam Ibnul Arabi, beliau menyatakan yang beliau tidak tahu apakah hikmah kepada soalan ataupun permintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memohon kepada Allah agar Allah mengurniakan al-wasilah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan ini soalan yang patut ditanya, tetapi Al-Imam Ibnul Arabi tidak mendapati, tidak menemui hikmah kenapa soalan ini ataupun hikmah akan permintaan daripada Nabi kepada kita supaya kita memohon daripada Allah agar Allah mengurniakan al-wasilah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari kata Al-Imam Ibn Arabi tidak menemui jawapan kepada soalan ini. Jadi kadang-kadang ada perkara yang orang terdahulu tidak menemuinya, tetapi Allah memberikan ilham kepada para ulama yang kemudian untuk mendapati pula jawapannya. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa ana ujibu anhu bima fatahallahu bihi alayya wa alhamanihi. Cuma kalimah wa alhamani itu ada sedikit kesilapan cetakan juga di sini. Wa alhaminahu, kalau ikut dalam tulisan kita wa alhaminahu, yang tepatnya wa alhamanihi. Alhama yulhimu, ilhaman. Jadi kata Syekh Abdullah, saya akan menjawabnya berdasarkan apa yang Allah telah buka kepada saya dan apa yang Allah telah ilhamkan kepada saya. Maknanya jawapan Syekh Abdullah Al-Ghumari ini adalah merupakan kefahaman yang Allah pancarkan kepada beliau, ilham yang Allah pancarkan kepada beliau. Dan Syekh Yusri pernah menyatakan ilhamnya para ulama, kasyafnya para ulama itu tidak maksum. Maknanya mungkin apa yang dipahami oleh seseorang alim itu berdasarkan kefahamannya, berdasarkan apa yang Allah berikan kepadanya, berdasarkan ilham ataupun kasyaf itu kadang-kadang mungkin betul, kadang-kadang mungkin tidak betul. Wallahu taala a'la wa a'lam. Tidak ada seorang pun yang mendakwa bahawa inilah yang diinginkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita pergi kepada apa yang difahami oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam menjawab soalan ini. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa huwa ay wa hadzal jawab huwa anna syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam naw'an, 'ammatun wa khassatun. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, syafaat Nabi alaihi salatu wasallam ini ada dua jenis.
Jenis yang umum dan jenis yang khusus. Nau'an ammah wa khassah, ay syafa'atun ammatun wa syafa'atun khassatun. Syafaat yang besar, syafaat yang bersifat umum, yang menyeluruh, ataupun syafaat yang khusus kepada kumpulan tertentu. Fal 'ammatu la tatawaqqafu 'ala 'amalin yaqumu bihi al-masyfu'u fihi. Adapun asy-syafa'ah al-'ammah, syafaat yang berstatus umum, yang meliputi kaum muslimin dan juga manusia yang lain, itu tidak memerlukan kepada amalan tertentu. Maksudnya tidak disyaratkan untuk mendapat syafaat yang umum ini kena ada amalan tertentu yang telah dilakukan oleh orang yang bakal menerima syafaat daripada Nabi SAW. Jadi syafaat ammah ni semua akan dapat, tak kira apa amalannya. Apa syafaat ammah ni? Wahiya syafa'atuhu fi ahlil mawqif li ta'jili hisabihim ya'ummu bi syafa'atihil mu'minina wal kuffara wat ta'i'ina wal usata. Syafaat yang umum ini adalah syafaat baginda Nabi kepada mereka yang berada di mahsyar nanti, yang masing-masing menunggu di padang mahsyar apa yang akan jadi kepada mereka. Jadi akhirnya masing-masing memohon daripada setiap para nabi agar agar para nabi memohon kepada Allah agar Allah memulakan hisab, memulakan soal jawab. Semua para nabi menyatakan bukan saya orangnya, dan akhirnya mereka pergi kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu akhirnya Rasulullah sujud di bawah arasy dan Nabi telah memohon kepada Allah, lalu Allah mengkabulkan permintaan Nabi. Di sini pun kata Fadilatul Syekh Yusri menunjukkan asy-syafa'ah dan at-tawassul. Di sini menunjukkan kita kadang-kadang ketika mahu memohon kepada Allah, kita tidak memohon terus kepada Allah, tetapi kita meminta bantuan orang lain agar orang itu yang berdoa kepada Allah bagi pihak kita. Ini yang dipanggil sebagai al-wasilah, perantaraan. Bukan dengan maksud bahawa kita sendiri tidak boleh memohon kepada Allah. Kita boleh mohon kepada Allah. Tidak ada halangan untuk orang ini tak boleh memohon kepada Allah, orang ni pula boleh memohon kepada Allah. Siapa-siapa hamba Allah, dia boleh memohon kepada Allah secara langsung tanpa perlu merujuk kepada orang lain. Dalam agama kita, dalam agama Islam yang suci ini, setiap hamba dia boleh terus berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadahnya, dalam doanya. Dari segi nak memohon tak ada masalah, tetapi dari sudut adakah doanya itu akan diterima oleh Allah ataupun tidak, maka kalau orang itu sendiri yang berdoa, ya mungkin Tuhan akan kabulkan, mungkin Tuhan tidak akan kabulkan. Tetapi kalaulah orang-orang soleh yang berdoa bagi pihak seseorang, maka kebiasaannya disebabkan solehnya orang itu, doa orang soleh lebih mudah dikabulkan oleh Allah berbanding dengan doa orang yang kurang solehnya. Antara orang yang soleh dengan orang yang kurang soleh, biasanya doa orang yang soleh lebih didengar oleh Allah, lebih cepat dikabulkan oleh Allah berbanding dengan orang yang dia itu tidak berapa soleh. Sebab itu dalam peristiwa asy-syafa'ah ini, kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, ini menunjukkan bahawa seluruh manusia pada hari itu akan memohon wasilah daripada Nabi. Kenapa mereka tidak memohon doa terus kepada Allah? Adakah Allah melarang mereka memohon kepada Allah? Tak ada larangan. Maknanya masing-masing boleh terus minta kepada Allah. Tetapi kalau perbahasannya boleh minta atau tidak, tak timbul isu. Masing-masing boleh terus memohon kepada Allah. Tetapi yang mereka inginkan pada hari itu adalah natijah kepada doa itu. Mereka mahu doa itu dikabulkan. Maka bagaimana cara untuk doa mereka dikabulkan ketika itu? Maka yang paling layak untuk doanya didengar oleh Allah pada hari tersebut adalah para nabi dan para rasul. Maka manusia berbondong-bondong mencari para nabi dan para rasul di mahsyar nanti untuk memohon kepada para nabi, berdoa kepada Allah untuk kebaikan semua yang berada di padang mahsyar. Jadi di sinilah artinya al-wasilah. Meminta, orang Melayu panggil tawassul, ataupun Arab pun sebut tawassul. Jadi pada hari itu akhirnya masing-masing nabi-nabi tak berani untuk mohon kepada Allah. Adakah kerana mereka takut berdosa memohon? Tidak.
Memohon kepada Allah tidak ada larangan, tetapi masing-masing para nabi tidak berapa yakin doa mereka akan didengar oleh Allah pada hari yang begitu menggetarkan tersebut. Akhirnya pergilah bila mereka bertemu terakhir sekali dengan Nabi Allah Isa alaihissalam. Nabi Isa menyatakan kepada manusia, pergilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka manusia pun pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memohon daripada Nabi untuk Nabi memohon kepada Allah. Mereka mahu menjadikan Nabi sebagai perantaraan mereka antara mereka dengan Allah, supaya doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya bertawassul itu tidak syirik. Sebab para nabi tidak mengatakan kepada manusia ketika itu, apa ni, buat benda syirik, minta sendirilah dengan Allah, kenapa suruh saya pula mohon kepada Allah. Dan bahkan Nabi Muhammad sendiri menunaikan permintaan manusia dengan memohon kepada Allah dan menjadikan diri baginda sebagai wasilah, sebagai perantaraan. Jadi maka dengan itu tidak menjadi masalah. Contohnya kalau kita pergi ke kubur orang-orang soleh, kita berdoa di kubur orang-orang soleh, kita pergi ziarah makam orang-orang soleh, kemudian di situ kita berdoa, ya Allah, saya mempunyai hajat begini. Ya Allah, dengan keberkatan wali Allah yang dikebumikan di sini, terimalah doa saya. Maksudnya kita sandarkan permintaan kita itu dengan keberkatan orang-orang soleh. Ya Allah, dengan berkat orang soleh ini, saya mohon kepadamu ya Allah agar dikau mengkabulkan permintaan saya. Dan kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, kenapa para ulama dulu, dari dulu sampai sekarang, dan menjadi satu pengalaman yang panjang di kalangan umat Islam, biasanya doa di kubur orang-orang soleh ni makbul. Kenapa? Lalu kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, ini kerana kubur orang-orang soleh itu insya-Allah adalah taman-taman syurga. Apabila kubur mereka adalah taman-taman syurga, dan orang-orang soleh itu mereka hidup di dalam alam barzakh mereka, maka apabila mereka memohon kepada Allah, doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Di situ isu dia. Iaitu apabila mereka yang di atas dunia dahulu telah menjadi mereka yang taat kepada Allah dan masuk ke dalam kubur, dan kubur mereka menjadi taman-taman syurga. Allah Ta'ala pernah berfirman dalam menceritakan sifat orang-orang yang berada dalam syurga, lahum ma yasha'una 'inda rabbihim, bagi mereka apa yang mereka mahu di sisi Tuhan mereka. Apa yang mereka mahu daripada Allah, Allah akan mengkabulkan permintaan mereka, kerana mereka adalah kekasih Allah Subhanahu Wa Taala di dunia dan di alam barzakh dan serta di akhirat nanti. Jadi apabila kita berdoa di kubur orang soleh, kita kata, ya Allah, berikan saya begini dengan berkat orang soleh, dengan berkat walimu ya Allah yang ada di hadapan saya ini, di hadapan makam ini, dengarlah doa saya. Maka kata Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, tidak mustahil si wali yang berada di alam barzakh itu menyatakan, Allahumma amin, ya Allah, perkenankanlah permintaan orang tersebut. Lalu akhirnya doa orang itu diterima oleh Allah dengan sebab doa orang soleh tadi. Dengan sebab itulah tidak menjadi masalah bagi para ulama Al-Azhar contohnya, dan juga para ulama yang lain yang bermanhaj dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, untuk mereka pergi ke kubur orang-orang soleh dan berdoa. Fadilatul Syekh Jamal bin Faruq Ad-Daqaq Al-Hasani, kalau kita tengok bila beliau ziarah ataupun beliau dipanggil berprogram ke Iraq, ke tempat-tempat yang pelbagai, beliau akan mengambil kesempatan untuk menziarahi makam orang-orang soleh, makam para ulama, makam para awliya yang ada di tempat tersebut, dan beliau akan mengambil kesempatan berdoa kepada Allah di tepi makam tersebut. Dalam masa yang sama, beliau adalah merupakan seorang profesor, seorang pensyarah, seorang ulama besar dalam bidang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi beliau yang memang ahli dalam bidang akidah sangat mengetahui bahawa ia tidak berkait sama sekali, berdoa di tepi kubur orang soleh ini tidak berkait dengan isu syirik. Syirik ni apabila kita beriktikad bahawa ada makhluk yang mempunyai kuasa selain daripada Allah, atau ada makhluk yang juga memiliki kuasa sebagaimana Allah kuasai. Maksudnya sebagaimana Allah boleh menjadikan apa saja, wali pun boleh menjadikan apa saja. Kalau itu i'tikadnya, itu memang i'tikad yang bercanggahan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kerana akidah kita mengajar kepada kita bahawa an-nafi'u huwallah wad-darru huwallah.
yang memberi manfaat adalah Allah, yang memberi mudarat juga adalah Allah Azza wa Jal. Maknanya hadis cerita tentang al-wasilah, cerita tentang manusia semuanya berbondong-bondong pergi kepada Nabi, memohon agar Nabi menjadi perantara antara mereka dengan Allah. Ini menunjukkan bahawa wasilah bukan syirik. Sebaliknya wasilah bererti kita memohon doa kepada Allah dengan diaminkan atau dengan turut dituntut doa tersebut oleh seseorang wali, Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita sewaktu sebelum mati baru boleh jumpa kawan kita, biasa kita sebut, ya akhi, wahai sahabat, doakan saya ya. Ustaz, saya minta izin Ustaz tolong doakan saya. Kenapa dia tak doa sendiri? Boleh je orang tu doa sendiri, kenapa tak minta tolong orang lain doakan dia? Kerana ada dua perbahasan. Harus atau tidak, boleh atau tidak kita doa terus, itu tak ada masalah. Tetapi bukan itu isu yang diinginkan dalam isu tawassul. Isunya adalah kita nak mencari jalan yang paling sesuai untuk doa kita diterima oleh Allah. Maka antara cara supaya doa kita diterima oleh Allah adalah dengan kita memohon orang-orang soleh, mereka yang dekat dengan Allah, agar orang-orang ini berdoa kepada Allah bagi pihak kita. Maka kalau di atas masih hidup pun kita boleh minta tolong orang supaya orang doakan kita. Maka apabila seseorang itu telah meninggal dunia, walaupun namanya meninggal dunia, tapi bab kata Syekh Amru Al-Wirdani, salah seorang guru kami di Al-Azhar, kata beliau, wamal mautu illa al-intiqal min hayatin ila hayah. Tidaklah kematian itu melainkan hanya perpindahan daripada satu kehidupan kepada satu kehidupan. Kita saja guna istilah mati. Pada hakikatnya orang yang mati itu tidak mati. Orang yang mati itu dia berpindah daripada satu kehidupan kepada satu kehidupan yang lain. Bahkan kata para ulama, tak ada masalah pun kalau kita pergi ke kubur orang saleh, kemudian kita kata, wahai fulan bin fulan, mohonlah kepada Allah agar Allah merezekikan kepada saya begian. Maksudnya kita minta tolong dia walaupun dia telah meninggal dunia pada mata kita, tetapi kita minta tolong dia supaya dia berdoa kepada Allah agar Allah menganugerahkan kepada kita begian. Maknanya dalam hati kita hanya kita memohon kepadanya menjadi perantara dalam doa, bukan dengan maksud dia adalah makhluk yang juga memiliki kekuasaan untuk memberikan manfaat dan mudarat. Makhluk tidak memberi bekas. Al-mu'assir huwa Allah. Ini yang diajar dalam akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang memberi kesan sama ada manfaat atau mudarat hanyalah Allah. Makhluk tidak dapat membuat apa-apa, tetapi makhluk boleh memohon kepada Allah. Maka sebagaimana saya boleh memohon kepada Allah, si mati juga boleh memohon kepada Allah. Mati bukan bererti dia sudah berhenti. Mati bererti dia berpindah daripada kehidupan kepada kehidupan. Maka apabila saya boleh memohon kepada Allah, si mati di alam barzahnya juga boleh memohon kepada Allah, maka saya minta tolong kepada si mati itu agar dia memohon kepada Allah. Bukan saya minta kepada si mati itu untuk memberikan sesuatu kepada saya. Dia mana ada kuasa si mati itu. Saya tak ada kuasa, dia tak ada kuasa. Mana-mana makhluk pun tak ada kuasa. Yang berkuasa hanyalah Allah. Tetapi saya minta tolong dia untuk dia berdoa kepada Allah. Cuma mungkin kita bila disebabkan kadang-kadang sebahagian sahabat kita terkesan dengan pemikiran-pemikiran asing yang cepat untuk membid'ahkan, cepat untuk mengkafirkan ini, kadang-kadang kita rasa bahawa benda ni syirik. Cepat-cepat, sikit syirik, sikit benda ni bercanggah dengan akidah, menyeleweng. Sedangkan kalau kita tengok dalam kitab-kitab para ulama, dibincangkan perbahasan ini dengan begitu murni, dengan begitu baik, bertepatan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nampaknya dia sudah pukul 4-5 minit. Dalam masa yang sama perbahasan kita masih lagi panjang, dan saya pun tak tahu terbincang pula perbahasan tentang at-tawassul ini dalam perbahasan berkaitan dengan syafa'atul ammah. InsyaAllah kita akan pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung sikit lagi berkenaan dengan jawapan kepada soalan mengapa Nabi SAW meminta kita. Nabi meminta kita supaya memohon kepada Allah agar Allah mengurniakan al-wasilah kepada Nabi, sedangkan Nabi itu sendiri boleh terus memohon al-wasilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan, dan saya minta maaf sebab dah pukul 4 lebih. Kita tak sempat nak terus bincang masalah ni pada pertemuan ini. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan lihat apakah jawapan yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam menjawab soalan yang diutarakan tadi. Jazakumullahu khairul jaza. Semoga bermanfaat dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua biiznillah subhanahu wa ta'ala.
Kita sama-sama tangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.